Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali. Pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan hukum mim sakinah. Berkaitan dengan hukum mim sakinah. Apa dia mim sakinah? Mim yang berbaris mati. Boleh rujuk muka surat 32. 32. Mim sakinah. Baik. Contoh ayat yang ada terjadinya hukum mim sakinah. Antaranya kita boleh tengok yang ni. Sebab pada ni Ustaz akan terangkan. Boleh ikut dulu bacaan contoh daripada Ustaz. Fata'tiyahum bi'ayah. Di sini ada mim sakinah, mim mati. Fata'tiyahum bi'ayah wa ma hum bimu'minin bi amwalihim muhsinin utitum minal ilm innahum yakiduna kaida amhilhum ruwaida fama lahum la yu'minun wujuhihim nadratan na'im wujuhihim nadratan na'im. Bila sebut sini, bacaan mim sakinah terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga. Mim sakinah ada tiga bahagian. Ataupun daripada mim sakinah tu akan terjadinya tiga hukum ni. Yang pertama ni namanya ikhfa syafawi. Yang kedua namanya idgham mithlain. Yang ketiga namanya izhar syafawi. Saya ulang. Bacaan mim sakinah terbahagi kepada tiga, iaitu ikhfa syafawi, idgham mithlain, izhar syafawi. Kena ingat tu je. Kalau mim mati, hukum mim mati, hukum mim yang berbaris mati akan keluar tiga hukum ni saja. Tidak akan keluar hukum yang lain. Baik, kita perbahaskan satu persatu. Kita ambil tajuk yang pertama, atau hukum yang pertama yang disebut tadi. Hukum mim mati akan terbitnya di sana hukum namanya, yang pertama namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mithlain. Idgham mithlain. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ni dia. Yang ketiga izhar syafawi. Baik. Kita hurai satu persatu. Ikhfa syafawi, nak kenal dia macam mana? Nak kenal dia, pertama adanya mim mati. Nampak ni, mim mati. Lepas mim mati tu adanya huruf ba. Ikhfa syafawinya hanya mim mati akan bertemu dengan huruf ba sahaja. Maka hukumnya disebut ikhfa syafawi. Contoh bacaan kita tengok di sini. Ada mim mati mana? Ini dia, mim mati. Kemudian selepas mim mati adanya ba. Maka di sini hukumnya kalimah ni, dua kalimah ni, mim mati bertemu dengan ba ni, nama hukum tersebut adalah ikhfa syafawi. Bacaannya, kamu dengar bacaan Ustaz. Lasta alaihim bimusaitir. Alaihim bimusaitir. Dia ada dengung sini. Alaihim bimusaitir. Bibir kamu jangan rapatkan
Bibir atas dengan bibir bawah jangan rapat. Kalau rapat dia akan bunyi macam ni. Alaihim bimusaitir. Alaihim him. Salah kurang tepat. Yang betulnya alaihim bimusaitir. Di antara dua bibir atas dan bawah kita itu adanya lubang nafas boleh keluar sedikit. Alaihim bimusaitir. Baik. Kita ambil contoh yang kedua. Mim mati bertemu dengan ba juga. Fabashshirhum bi'adzab. Fabashshirhum bi'adzab. Ada yang dengung dua harakat. Hum bi'adzab. Satu lagi contoh. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Yang bawah ni fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Ada yang dengung. Nampak? Mim mati bertemu dengan ba hukumnya. Apa dia? Ikhfa syafawi. Disebut di sini huruf mim sakinah bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam dua kalimah. Nampak? Dua kalimah tu apa dia? Yang berbaris. Ba ni, ba ada baris. Ba ada baris. Dua kalimah ni kalimah yang pertama dan yang ni kalimah yang kedua. Dia sebut tu dalam dua kalimah. Dibaca secara dengung dengan kadar dua harakat. Dengung. Dengung tu dua, kiraan dua. Fahkum bainahum. Begitu. Ustaz cerita ini lebih laju sedikit. Sebab apa? Sebab ini dah ulangan. Merupakan ulangan bagi kita. Kerana sebelum pada ni kita dah jumpa dah. Dah belajar dah hukum ni. Pada hari ni Ustaz rangkumkan ketiga-tiga hukum. Ustaz ajar sekali sebagai ulangan. Mudah-mudahan mengukuhkan lagi kefahaman pada kamu. Kerana kita dapat banding beza antara tiga-tiga hukum tu. Bagaimana kita nak mengenali ataupun mengenal pasti mana hukum ikhfa syafawi, mana idgham mithlain dan mana dia izhar syafawi. Sebab tu laju sikit Baik, kita cuba kenali pula idgham mithlain. Idgham mithlain nak kenal dia macam mana? Sama juga mim mati. Tapi selepas mim mati tu adanya mim yang ni bertanda syaddah ni. Mim yang ada tanda sabdu di atasnya. Bacaan contoh, kita tengok. Idgham mithlain, mula-mula jumpa mim mati dan selepas pada tu ada mim bertanda syaddah. Dalam contoh ni di sini. Mim mati, kemudian mim ada syaddah. Innaha alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Alaihim him. Itu dua harakat. Him. Nampak? Beza dengan bacaan tadi yang saya sebut ikhfa syafawi, jangan kamu tutup kedua-dua bibir atau kamu rapatkan kedua-dua bibir tu. Kalau kamu rapatkan kedua-dua bibir tu, bacaannya adalah sama seperti idgham mithlain. Sebab idgham mithlain ni kamu kena rapat dua-dua bibir kamu. Alaihim, bibir atas dengan bibir bawah kamu rapatkan, baru bunyinya betul. Alaihim. Berbeza dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi alaihim bi. Yang ni alaihim muqsadah. Yang ni kena rapat dua-dua bibir. Yang ni kena rapat. Saya tulis rapat. Rapat dua bibir. Yang ni tak Contoh yang kedua kita ambil di sini. Nampak? Mim mati, kemudian ada mim syaddah. Wallahu min waraihim muhit. Waraihim muhit. Yang ketiga, qulubuhum ma. Qulubihim ma. Qulubihim ma. Yang keempat, annahum mab'utsun. Annahum mab'utsun. Humma.
huruf mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang ada syaddah dalam dua kalimah juga. Sama seperti tadi. Ini kalimah yang pertama, ini kalimah yang kedua. Dibaca sama juga dengung dua harakat. Sama macam idgham. Sama dengan ikhfa syafawi. Ini idgham mithlain ya, rapat dua bibir. Kemudian yang terakhir kita nak kena pasti izhar syafawi. Izhar syafawi. Sebelum kita nak kenal izhar syafawi, Ustaz terlupa tadi. Idgham mithlain ini dia hanya satu huruf saja. Dia akan bertemu dengan satu huruf saja. Huruf apa? Huruf mim sahaja. Ikhfa syafawi huruf ba sahaja. Idgham mithlain huruf mim sahaja. Maka izhar syafawi pula hurufnya banyak. Ada 26 huruf. Iaitu ni, alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Yang tak ada dalam huruf kita, barisan huruf di sini adalah huruf apa? Nampak? Alif terus ta. Kat mana? Di sini. Yang tak ada huruf apa? Huruf ba tak ada. Satu lagi, kaf, lam, mim. Kat sini tak ada kan? Hilang. Hilang mim. Kat sini. Mim. Kenapa dia tak sebut? Tak tulis di sini? Izhar syafawi disebut. Izhar syafawi nak kenal mim mati bertemu dengan ni. Ada 26 huruf tadi. 26 huruf. Dan dalam 26 tadi tak termasuk huruf ba. Tak ada pun huruf mim. Kenapa? Kerana huruf ba tadi dah diambil oleh ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yang kita dah baca kat atas tadi. Mim pula dah diambil oleh idgham mithlain. Maka nak kena izhar syafawi mudahlah. Mana-mana mim mati, syaratnya mim mati bertemu dengan kita sebut selain ba dan mim. Nak kena izhar syafawi, mim mati bertemu dengan mana-mana huruf. Mana-mana huruf selain ba dan mim. Maka itu hukumnya izhar syafawi. Banyak ni kalau kita tengok dalam buku kita ni. Muka surat 34 dah. Muka surat 34. Ada. Ni dia. Banyak huruf-huruf ni. Saya ambil 2-3 contoh ya. Cara baca izhar syafawi. Disebut mim mati bertemu dengan salah satu huruf ni tadi. Ada 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sama ada dalam satu atau dua kalimah. Tak kisah. Dia terjadi sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Berbeza dengan idgham mithlain dengan ikhfa syafawi tadi. Dia sebut dalam dua kalimah. Nampak? Dua kalimah. Izhar syafawi boleh terjadi dua-dua. Sama ada satu atau dua kalimah. Contohnya. Contoh bacaannya di sini. Nampak? Mim mati bertemu dengan alif. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kum'a. Jelas. Bacaannya jelas. Kuntum ta'lamun. Jelas. Jelas bunyi mim tu mati. Ta baris atas pun jelas bunyi. Tum ta. Kemudian kita tengok seterusnya.
Okey. Lari. Mana pula lari? Okey. Kita ambil yang ni. Yang ketiga huruf sa. Amsa. Amsa lakum, mim mati, sa beratas amsa. Bacaannya jelas. Okey. Kita tengok kaedah dia. Nampak? Cara bacaan izhar syafawi dengan menjelaskan sebutan huruf mim sukun atau mim mati tanpa dengung. Contoh saya ambil satu lagi. Ini ra. Tamrohun. Mim mati jelas bunyi mim mati. Tam. Ra beratas bunyi jelas ra. Tamrohun. Baik. Habis dah kita nak tiga-tiga hukum. Izhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham mithlain. Sebagai pengukuhannya di sini Ustaz nak kamu salin. Ni latihan ni. Ni latihan ni. Salin dalam buku tulis Al-Quran. Salinnya ni. Contoh yang pertama ni. Amru. Apa hukumnya? Tulis sini. Idgham ma'al gunnah. Izhar syafawi ke, ikhfa syafawi ke, ataupun idgham mithlain. Yang kedua, lahum la. Yang ketiga, bi amwalihim. Yang keempat, amhilhum. Kelima, alaihim wala. Keenam, tarmihim bihijarah. Ketujuh, alaihim muqsadah. Kelapan, rabbuhum bihim. Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Kesembilan, ya'lam bi anna. Yang ke-10, alam ya'lam. Alam ya'lam. Okey, semoga berjaya. Selepas kamu dah salin dalam buku tulis dan dah ada jawapannya, kamu hantar gambar kerja kamu yang dah siap tu kepada Ustaz untuk Ustaz semak ya. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.